Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita dah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu cepat bulan Ramadan pass by kita tak terasa pun. Okay, today just a short video untuk kita mengingatkan diri kita, especially I want to remind myself. First, I have to remind myself, baru my keluarga, then the rest dengan teman-teman yang siapa nak sharing with me. Anyway, I selama ni so far kebanyakan yang message me, discuss ni semua, kebanyakan yang I observe kebanyakan orang perempuan. So I was thinking, because I was hoping ada orang lelaki, sebenarnya ada satu dua je lah, tapi I hope ada banyak lagi yang dapat discuss with me, chat or call, then share with me some ilmu, because I still learning, nak cari lagi ilmu, because tak semua ilmu yang kita ada orang lain ada, because I believe you all ada some ilmu that I belum lagi belajar. So I hope you all can when free boleh message me and share with me. So today, hari ni I nak share about tipu about bohong yang dibenarkan dalam Islam. Okay, this is things that kita setiap hari tu kita selalu keluar jumpa orang, mesti ada sometime kita tak tahu macam mana kita nak buat. Kita nak cakap say no to someone, kadang-kadang kita rasa macam berat, susah. Bila kita kata yes, nanti kita dah berbohong. So kita ada 3 things, I believe you all semua dah tahu. So just to refresh, first punya bohong yang dibenarkan dalam Islam adalah bohong bila kita dalam peperangan. Okay, itu first punya. So bila kita dalam peperangan, kita berbohong untuk menyelamatkan. For example, like ni ada musuh tengah nak tahu kita punya komando kat mana, ataupun kita punya macam kita pay information, strategi, something like that, kita boleh bohong. Ataupun mungkin dia nak cari dia punya komando, kita punya komando, so dia dah dekat dengan kita, dia macam dia punya spy, umpan, dia cakap kau punya komando kat mana, ataupun kau punya chief kat mana, ataupun orang ni kat mana, dia nak bunuh. Basically orang yang innocent ni, kita nak selamatkan orang innocent. Salah satu contoh, kita tahu ada satu budak kecil ni, dia tengah lari, budak mungkin secondary 1, dia tengah lari, tengah sembunyi, dan dia dikejar oleh gangster dengan bawa parang semua. Kita nak selamatkan dia. Jadi bila gangster ni tanya kita semua, kita boleh berbohong. Kita boleh, untuk selamatkan dia, kita boleh cakap kita tak nampak, ataupun kita tak tahu. Best kita jangan cakap kita tahu, kita cakap kita tak nampak, ataupun kita cakap mungkin di sebelah sana, tapi mata kita ni tak tunjuk. Kalau kita tengok hadis Rasulullah, pernah terjadi satu cerita, dia kata dia tak nampak, jadi dia tutup mata, dia tunjuk dalam lubang tu. So basically something like that. Yang kedua, kita boleh berbohong untuk membaikkan dua orang yang sedang berselisih. That means ada dua orang ni tengah bergaduh, tengah tak bertegur siapa, jadi kita boleh berbohong, ceritakan yang baik-baik. Ini sebagai contoh, kata si fulan tadi aku terjumpa, dia kirim salam kau, dia tanya khabar kau. So something to make them together, baik-baik. Ini third punya kebohongan yang kita dibenarkan dalam Islam adalah konon-kononnya kalau suami tu balik kerja, badan dia bau peluh, dan isteri cakap wah bau wangi, bukan sindir tapi bau wangi, sedapnya bau badan sedapnya, something like that. Ataupun suami dia nampak dia punya wife, bila wife dia beli baju baru dia kata lawa baju ni, walaupun tak lawa, katakan lawa, because perempuan ni dia very sensitive. Bila kita kata tak lawa, ataupun kau nampak gemuk ataupun apa, is like macam kena ditusuk oleh pisau. So kita nak kena cakap lawa, dan kita kasih feedback. Okay, mungkin baju ni lawa, tapi mungkin boleh pilih color lain, ataupun mungkin boleh pakai dengan something like that. Ataupun bila kita makan, we just praise her, cakap wah hari ni makanan sedap, walaupun tak sedap, kita just puji. Itu bohong yang dibenarkan dalam Islam. Okay, selain daripada tu, bohong tidak dibenarkan dalam Islam, even if it's a joke, walaupun cuma joking, gurau-gurauan pun tak dibenarkan dalam Islam.
So kalau kita bohong dengan budak kecil pun, ini yang biasa terjadi kita bohong dengan budak kecil. Contoh kita ada something, so kita nak panggil budak kecil ni, kita bedek dia, cepat ada gula-gula ni. Dia datang, sebenarnya tak ada gula-gula. Tu kita dah berbohong dan kita dah berdosa terhadap budak kecil tu. Sebenarnya bukan hanya budak kecil, even dengan haiwan. Pernah terjadi satu orang, salah satu murid kepada imam, I lupa imam apa, dia ada bawa makanan untuk ada bawa gayung kosong, tak ada makanan, tapi dia bawa, dia panggil keldai dia ketuk-ketuk gitu, jadi keldai dia ingat ada makan. Jadi keldai dia datang tapi pintu kosong, dia cuma nak keldai dia datang. Jadi daripada kejadian tu, para sahabat yang lain kata kalau dia dah boleh berbohong dengan haiwan, bermakna hadis yang dipakai pun kita nak berhati-hati, kerana dia salah satu perawi dan dia dah mula tunjuk sifat yang sifat yang tercela. Satu kejadian, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Muhammad bin Ammar, kat situ waktu tu dia masih kecil. So bila dia masih kecil tu, dia pergi rumah, dan ibu kepada Ammar, Abdullah bin Ammar ni genggam sesuatu dan panggil Abdullah untuk datang ke sini. Jadi bila dia genggam, Rasulullah tanya, apa di dalam genggamanmu? Dia tanya ibunya Abdullah. Jadi ibu Abdullah buka dan tunjuk ada kurma, satu buah tamar. Jadi Rasulullah kata, sekiranya tidak ada apa-apa di tanganmu, maka itu termasuk kebohongan. That means even dengan budak kecil pun kita tak boleh bohong. Jadi ini satu cerita yang kita boleh ambil pelajaran, yang Rasulullah melarang untuk kita berbohong. Lagi satu contoh, kalau kita nak menghindarkan daripada bohong, jadi kita tak nak bohong dan kita dalam situation yang kita mungkin tidak mau berterus terang. Okey, bohong dengan tidak jujur tu dua perkara yang berbeza. Sebagai contoh, I tempat kafe tengah duduk minum kopi dengan my friend. So my friend kata dia tak ada duit, dia nak pinjam I duit. Dan I pun rasa tak selesa. Kalau I kata I tak ada duit sedangkan I ada duit, I dah berbohong. So I boleh katakan di dalam kocek aku tak ada duit. So I just say there's no money in my pocket. Sebenarnya memang dalam my pocket tak ada duit, tapi duit tu di dalam my bag ataupun my wallet or dalam bank. So boleh menggunakan perkataan seperti itu. Ini sama juga strategi dalam bisnes. Orang buat jual susu kambing, susu unta. If you see in Malaysia, because I came across this manufacturer. So susu unta dalam sachet itu, kalau kita tengok kenapa susu unta, actually 1 kilo is about 700 USD, 700 US dollar. Tapi sachet dia, satu sachet tu diorang boleh jual murah. So how come harga boleh lebih murah daripada harga the actual harga? So they mix only 5% susu camel, the rest susu UHT. Tapi di situ, di packaging dia tak tulis 100% camel's milk, dia cuma tulis susu unta. Jadi dia tak berbohong, memang ada susu unta, cuma dia tak kata 100%. So this kind of perkara yang kita dibenarkan. Kita tak bohong, cuma kita tak nak terus terang the detail, the actual detail. Kita ada sembunyikan sesuatu lah. Kita bukan berbohong, sembunyikan tu just kita tak nak keluarkan rahsia dia, untuk banyak purpose, macam nak selamatkan, nak protect kita punya diri, ataupun kita tak nak mengecewakan orang tu, kita cakap kita tak boleh kasih dia pinjam duit, ataupun dan sebagainya. Jadi riwayat, I petik satu hadis, hold on hold on sebentar, I lost the hadis. Okay, I'm back, Alhamdulillah. Okay, tanda orang munafik daripada hadis Bukhari. Tanda orang munafik yang pertama, apabila dia berbicara dia berbohong. Okay, bila dia cakap tu mesti ada bohong. Yang kedua, apabila dia buat janji, dia selalu mengingkari janji atau menyelisihi janji. Dia selalu macam tak tepat pada janji dia. Yang ketiga, diberi amanah dia berkhianat. So dia bila dah kasih amanah tu, dia tak pegang pada amanah.
Okay, tentang amanah pun kita nak kena tahu as a husband and wife, setiap manusia tu dia ada dia punya privacy. So as husband and wife, kita tak boleh just buka kita punya wife ataupun husband kita punya property. Anything belongs to them. For example, buka handphone dia tanpa dia izin, kita check apa-apa because of suspicious, ataupun kita check dalam beg dia ada apa. Ni semua tidak diizinkan dalam Islam because itu semua termasuk pecah amanah. Like me, Alhamdulillah, so far selama menikah ni, I tak pernah buka my wife punya bag or wallet or phone or anything. I just trust her. So whatever, kalau kita fikir pasangan kita ada melakukan sesuatu tu antara dia dengan Allah, dan kita tak boleh ada sifat suspicious dengan kita punya pasangan. Okay, itu yang dilarang because Allah dan Rasulullah melarang kita untuk ada suspicious dengan pasangan kita ataupun seuzon ataupun berfikiran buruk. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 10, terjemahan dia, dalam hati mereka yang ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih kerana mereka berdusta. So you see, even ada dalam surah An-Na'am pun ada juga, if I'm not mistaken ayat 7 pun ada juga, everything about bohong. Jadi once kita bohong, that's it, kita dah termasuk orang kategori orang munafik, kita dah tahu masuk kategori ahlil jannah kalau kita tak sempat bertaubat. So I hope this video benefit of all of us, and insyaAllah if I have time I will share with you again, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.